Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, tak ada paksaan pun, apa salahnya korang tekanlah button subscribe dan juga butang loceng tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Jadi pada malam ni sebelum aku mulakan kisah, aku ingin ambil sedikit kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru Cina ataupun Gong Zi Fa Cai kepada semua rakyat Malaysia. Semoga korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang, di samping singa-singa ke apa, suka hati korang lah. Yang penting jaga diri sebab sekarang ni musim hujan, kadang-kadang jalan tu licin tau. So bawa kereta perlahan-lahan biar lambat asalkan selamat tiba mat. Okey, malam ni aku ingin berkongsi dengan korang satu kejadian yang berlaku kepada Azli dan juga kawan baik dia si Mazlan ni. Azli dan Mazlan ni dikatakan mempunyai satu perancangan sendiri untuk memulakan bisnes ataupun perniagaan. Selepas dipaksa oleh Mazlan ni, Azli ni pun dah termakan lah racun si Mazlan ni. Lalu mereka ni kawan baik, so nak buat bisnes tetapi dihalang oleh bapa si Azli yang dikatakan memang orang kaya. Nama pun kau dah tahu kaya dah, Sulaiman Akhlaqan. Nama tu pun kau dah tahu, ui ini mesti gempak punya bapa ni. So tak nak lagi masa, kita nak teruskan guys dalam malam puaka. Yes. Selamat tahun baru Cina. Cing 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 cing. Cing 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 cing. Apa lion dance tu kan? Sulaiman Akhlaqan ataupun lebih tepat lagi dengan nama yang dipanggil Datuk Sulaiman Akhlaqan. Bila kau dengar Datuk je, kadang-kadang kau fikir mesti Datuk ni mesti beli punya ni. Ini tak, Sulaiman Akhlaqan tak beli punya. Dia dapat gelaran Datuk di atas sumbangan murah hatinya. Sulaiman Akhlaqan ni membantu penduduk-penduduk kampung dia. Lagi-lagi pula dia tinggal kat Johor kan. So dia dapatlah gelaran Datuk tu dengan pencapaian dia dalam bidang perniagaan ni. Alamak, tak payah cakap lah. Apa saja yang dia tak ada, semua ada. Padang golf sendiri dia ada. Kat rumah tu, belakang rumah buat padang golf. Kapal dia ada. Memang kaya lah, senang cerita. Kalau aku nak sebutkan kekayaan dia ni, takut-takut dah jadi riak pula. Jadi bila Sulaiman Akhlaqan ni dah kaya macam tu, lagilah ada pula anak, seorang je anak yang bernama Azli ni. Dia memang mengharapkan Azli ni mengikut jejak langkah dia. Kenalah menjadi seorang anak yang mengharumkan nama keluarga. Tetapi malang sekali lah, isteri kepada Datuk Sulaiman Akhlaqan ni dah meninggal dunia lama dah. Sewaktu Azli ni masih kecil lagi, baru berumur 10 tahun, dikatakan isteri Sulaiman Akhlaqan ni meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya. Jadi hubungan di antara Azli dan juga bapa dia ni ada masanya baik, ada masanya ada ketegangan sedikit. Lagi-lagi pula bapa dia ni a very busy man, speaking tak? Memang patut speaking lah. Dan nama pun Datuk kan. Memang tak ada masa nak cukup nak beri perhatian kepada Azli ni. Memang tak ada masa. Jadi Azli ni ada seorang kawan yang bernama Mazlan. Mazlan ni aku boleh cakap memang jauh lah antara langit dengan bumi. Kedudukan si Azli ni sebagai anak orang kaya, manakala Mazlan ni pula anak orang biasa-biasa, sederhana. Tak adalah miskin sangat, tetapi sederhana. Dan hubungan di antara Azli dan Mazlan ni memang cukup rapat sejak daripada kecil lagi pergi ke sekolah yang sama. Bila makan tu kadang-kadang Azli ni sanggup makan kat rumah Mazlan sebab Azli ni dia tak kisah pun duit, dia tak kisah kekayaan yang bapak dia ada. Dia nakkan kasih sayang tu, dan Mazlan ni lah yang memberi kasih sayang. Bapak sendiri asyik busy kerja kan. So Mazlan ni lah yang selalu menemani si Azli ni sehinggalah umur mereka berdua meningkat ke 25 tahun. Jadi bila dah 25 tahun tu, adalah dikatakan satu hari tu Mazlan ni kontak lah si Azli ni. Dia ajak si Azli ni keluar minum dekat satu kedai kopi. Dan waktu diorang lepak tu, tengah berborak-berborak apa semua, tiba-tiba si Mazlan ni adalah ajukan satu soalan dekat Azli ni. Mazlan ni cakap kat Azli, Azli, aku tengok sekarang kan engkau tak ubah lah, sama je kan jejak langkah kau dengan bapak kau. Jadi Azli ni pun cakap lah kat Mazlan, apa maksud kau? Tak ada, tak payah nak sebut aku ikut bapak aku. Aku usaha sendiri tau. Lalu Mazlan ni pun memelilah si Azli ni. Dia menghedik si Azli ni. Alamak
Engkau kerja sendiri, usaha sendiri. Kerja pun dengan bapak kau. Engkau ni sampai bila nak kerja dengan bapak kau? Kau memang betul ke minat jadi arkitek? Dan bila Mazlan cakap macam tu, otak si Azli ni dah mula termenung kejap tau. Dia dah mula terfikir dah. Engkau ni kan mulut kadang-kadang aku rasa nak cili je. Tapi betul juga cakap engkau kan. Aku kerja pun kadang-kadang aku tak minat lah jadi arkitek ni. Tapi dah sebab bapak aku dah ada bisnes apa semua, dia nak aku uruskan. Lalu Mazlan ni pun cakap lah kat Azli, dah kalau macam tu, kalau kau dah tak minat, buat apa yang kau asyik ikut je telunjuk bapak kau? Come on lah, kita dah 25 tahun tu usaha sendirilah. Dah senang lah si Mazlan ni cakap. Sedangkan dia pun tak ada kerja kan. Azli ni pun cakap, engkau cakap banyak, kerja pun tak, dah 25 tahun dah. Carilah kerja. Kalau tak apa kau kerja dengan bapak aku nak. Lalu Mazlan bercakap, tak apa. Kalau dengan bapak kau, tak apalah. Aku tak nak terhutang budi. Sebenarnya aku ajak kau lepak ni, aku ada satu plan sebenarnya. Plan apa? Azli tanya si Mazlan ni lah. Engkau ada plan tak kerja pun ada plan Mazlan cakap, aku dah fikir lama dah benda ni. Aku nak tunggu engkau. Aku nak ajak engkau, kawan baik aku. Aku ada satu perancangan. Aku dah lama dah nak buka satu kedai makan. Lepas tu si Mazlan ni pun terang lah kan macam mana plan dia apa semua kan. Cumanya plan nak buka kedai makan tu bukan dekat Johor. Si Mazlan ni cakap, kalau dekat Johor ni aku tak nak lah. Aku nak buka kat Kuala Lumpur. Dan Azli pun tanya si Mazlan ni, apa hal yang kau nak buka jauh sangat? Kita tinggal Johor, buka kat Johor lah. Yang kau nak pergi Kuala Lumpur sebab apa? Dan inilah yang dikatakan oleh Mazlan kepada Azli. Mazlan cakap, bro, intelligent lah sikit bro. Aku dah fikir lah semua ni. Sebenarnya kenapa aku pilih Kuala Lumpur? Biarlah kita hidup merantau. Dekat Johor ni kita dah biasa dah selok-belok Johor ni. Kalau kita nak berjaya, kalau engkau, terutamanya engkau Azli, dia cocok lagi. Kalau engkau nak buktikan kat bapak kau, engkau ni seorang yang mampu berdikari, yang mampu cari duit sendiri, kita kena merantau pergi Kuala Lumpur tu. Bila dah berjaya kat sana, kau bayang kalau kita dah kaya pula kat Kuala Lumpur tu, balik pula kat Johor ni, mau bapak kau terkejut tengok kejayaan kau. Barulah dia bangga. Lalu Azli pun selepas dah dengar dah manifestasi ataupun manifesto si Mazlan ni, dia pun dah mula bersemangat lah. Dan dikatakan sebaik saja mereka dah lepak apa semua, Azli pun dah setuju. Dia pun bagi tahulah bapak dia. Jumpa kat rumah Azli pada malam tu, dia pun bagi tahu bapak dia keinginan untuk bersama kawan baik dia si Mazlan ni buka satu perniagaan dekat Kuala Lumpur. Tetapi macam biasalah guys, bapak Datuk Sulaiman Akhlaqan anak nak pergi bisnes sendiri, nak pergi merantau sampai Kuala Lumpur, memang bapak dia tak setujulah. Lalu Datuk Sulaiman Akhlaqan ni pun terus cakap dekat Azli ni, Muhammad Azli bin Datuk Sulaiman Akhlaqan. Anak papa ni melawak ke? Dah berani dah nak buat bisnes kat Kuala Lumpur tu. Apa sebenarnya anak papa tak puas hati sangat ni? Pekerjaan papa dah kasi. Ini mesti nak kapal ni. Nak kapal. Boleh, daddy boleh belikan anak papa, anak daddy suka hatilah nak cakap apa pun. Daddy orang kaya kot kan. Daddy ke papa ke, redha je lah. So daddy boleh kasih anak daddy ni kapal satu. Nak kapal, naik gaji nak, naik gaji. Daddy boleh kasih. Janji tak payahlah anak daddy nak ikut si Mazlan tu buat apa. Daddy memang tak suka dia daripada dulu lah. Ini anak daddy, come on lah. You are intelligent people lah. Bukanlah daddy, bukan. Tak ada kena-mengena dengan Mazlan. Hasut ke tak ke, ini kemahuan Azli sendiri. Azli tak minat lah jadi arkitek. Azli tak nak kerja bawah daddy. Bukannya Azli nak duit ke harta ke kapal semua, Azli tak nak. Tolonglah daddy, fahamlah. Azli dah besar, dah 25 tahun. Azli boleh berdikari sendirilah. Azli nak keluar daripada Johor ni, nak buktikan kat daddy. Salah ke daddy? Alah, inilah dia yang daddy tak suka. Remaja yang baru 25 tahun dah pandai melawan cakap daddy. Azli belajar daripada mana ni? Sebab itulah daddy daripada dulu lagi halang Azli berkawan dengan orang-orang biasa tu. Macam si Mazlan tu, Azli dah pandai kurang hajar dengan daddy. Sebenarnya come on lah. Apa ni? Apa yang tak cukup? Bisnes daddy kasih. Kemewahan rumah tempat tinggal. Daddy ni terpaksa membesarkan si Azli dengan penuh didikan yang baik tau. I never teach you to be rude like this. Come on.
Daddy tak boleh tahan gelak. Okay, back to the story. Jadi apa yang Azli tak suka ni? Semua Daddy dah kasih. Daddy terpaksa jaga Azli sejak kematian ibu Azli. Ibu Azli dah amanahkan kepada Daddy untuk memberi sepenuh perhatian kepada Azli. Kenapa yang nak merantau ke Kuala Lumpur? Azli ingat you can survive in Kuala Lumpur. You didn't know much. 25 years old. 25 tahun. Azli bukan macam Daddy. Daddy tak izinkan. Jangan nak mengada-ngada pergi ikut si Mazlan tu. Tak ada. Kerja dengan Daddy. Alah, Daddy tolonglah. Sebabkan ni lah Azli tak suka tinggal dengan Daddy tau. Sebabkan ni lah, sebab perangai Daddy macam ni lah, Azli lebih rela lah berkawan dengan si Mazlan tu. Azli lebih rela jadi orang biasa daripada duduk kat rumah yang macam istana ni. Ada semua harta tetapi Daddy hilang kasih sayang. Daddy hilang. Daddy lupa tau tak. Yang Azli ni anak Daddy. Tak boleh lah Daddy macam ni. Tak kisahlah Daddy suka tak suka, Azli tetap akan gerak. Kalau arwah mak ada lagi, mak akan izinkan, mak akan restu. Tak ada macam Daddy. Tak habis-habis sibuk pasal harta. Daddy ingat apa? Harta ni boleh berikan segala-galanya ke? Dah lah, Azli nak juga pergi. Tak kisah, Azli cakap ni pun sebab Azli hormat Daddy tau. Tetapi Daddy ni, susah lah cakap dengan Daddy. Dah dapat datuk macam ni, dah mula berlagak lah. I don't have nothing too much to say to you. Daddy tak ada apa nak cakap dengan Azli. Dengan suara Azli makin biadab. Daddy tak sangka Azli macam ni. Patutlah dulu mak hang meninggal sebabkan hang. Tahu tak? Walaupun dia kemalangan jalan raya, tak ada kena-mengena. Tetapi Daddy bila marah, Daddy sebut je apa semua. Sekarang ni Azli, kalau engkau dah pandai kurang hajar macam ni, okey, Daddy rela kan. Engkau betul nak pergi ke Kuala Lumpur. Boleh. Tetapi dengan satu syarat. Engkau kena tunjuk dekat Daddy yang Azli, anak kepada Datuk Sulaiman Akhlaqan, mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan yang paling penting, kalau engkau dah berani keluar ke Kuala Lumpur, kalau engkau dah berani nak ikut kemahuan kau, nak ikut ego kau, Daddy rela kan. Tetapi pantang sekali engkau balik dengan keadaan yang sama macam ni. Daddy cabar anak Daddy, Azli, Muhammad Azli bin Datuk Sulaiman Akhlaqan. Kalau engkau betul nak keluar, janji dengan Daddy, kau balik, engkau lebih kaya daripada Daddy. Kalau tak, janganlah ingat kau boleh balik ke sini lagi. Dan yang paling penting, jangan ingat dan jangan cakap engkau anak kepada orang kaya Datuk Sulaiman Akhlaqan. You listen to me, Azli? Kau dengar cakap aku ni. Kau pergi, berambus sekarang. Berambus. Selepas pergaduhan di antara Azli dan juga Datuk Sulaiman Akhlaqan, Datuk Sulaiman sampai sanggup menghalau si Azli ni kerana tidak berpuas hati. Azli ingin membuat kerjaya, Azli ingin bekerja sendiri, lagi-lagi pula ke area Kuala Lumpur tu. Lalu si Azli pun tak buang masa. Dengan keazaman, dengan cabaran yang diberikan oleh bapa dia, dia akan buktikan Muhammad Azli bin Datuk Sulaiman Akhlaqan mampu berjaya sebagai peniaga makanan dekat Kuala Lumpur bersama kawan baik dia si Mazlan. Dan seminggu selepas pergaduhan itu berlaku, Azli dan juga Mazlan pun telah memulakan perjalanan diorang menuju ke Kuala Lumpur untuk membuka satu perniagaan makanan. Dan di sinilah bermulanya segala kisah manis dan juga pahit buat diri si Azli, guys. Sepeninggalan Azli dan juga Mazlan merantau daripada Johor ke ibu kota Kuala Lumpur, mereka menyewa sebuah rumah dan dekat rumah itulah bermulanya perniagaan western secara kecil-kecilan. Dan selepas 6 bulan berjaya menyewa sebuah warung, dan selepas 2 tahun, alhamdulillah, di atas kegigihan dan keazaman kedua-dua sahabat karib ni ingin berjaya di Kuala Lumpur tu, mereka telah membuka sebuah restoran makanan western. Spaghetti ada, carbonara, apa lagi, steak ada, chicken chop, tomahawk. Dan disitulah bermulanya langkah ataupun perjalanan yang cukup indah pada awalnya bagi Azli dan juga Mazlan ni. Dan sepanjang diorang berniaga, semuanya berjalan dengan lancar. Restoran western milik Azli dan juga Mazlan ni telah dikunjungi oleh ramai penduduk kat Kuala Lumpur ni. Bukan sahaja penduduk
penduduk daripada kasta yang rendah, kasta yang tinggi, ada juga artis, selebriti pun datang makan dekat restoran diorang ni. Jadi itu telah membuatkan Azli dan juga Mazlan ni mengotorkan janji mereka berdua, iaitu ingin berjaya sebagai usahawan ataupun pemilik makanan western. Dan mereka berdua pun akhirnya daripada menyewa sebuah rumah yang kecil telah berpindah duduk di area Bangsa. Macam Bangsa kita tahulah tempat orang-orang kaya, tetapi ialah bisnes cantik, bisnes tengah berkembang maju kan. So mereka berdua pun mulalah dengan kehidupan yang agak mewah, tetapi dalam kemewahan tu bak kata pepatah, kalau takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai. Langit yang cerah jangan disangka takkan banjir. Itulah pepatah yang paling sesuai untuk Azli dan juga Mazlan. Di ambang kejayaan diorang tu adalah dikatakan satu malam ni Mazlan pun cakaplah dekat Azli, Azli, alhamdulillah Azli, selepas sampai 3 tahun kita merantau daripada Johor ke Kuala Lumpur ni, look at we now, tengok ke mana kita sekarang bro. Dan Azli pun menyokong cakap Mazlan, alhamdulillah, syukur sangat ya Allah, segala perancangan kau akhirnya kita berjaya weh atas usaha kita sendiri. Sekarang barulah betul aku boleh hidup lah tanpa bapa aku. Dan mereka berdua pun happy lah, tengah bergelak ketawa menceritakan kononnya lah betapa gempaknya diorang berjaya juga dekat Kuala Lumpur ni, walaupun pada asalnya tak ada duit sangat, sekarang dah banyak duit. Lalu Mazlan pun cakap lah ke Azli, Azli, sekarang ni dah genap 3 tahun dah engkau tak balik jumpa bapak kau. Kau bila nak balik Kau tak nak balik ke? Sekarang kau dah berjaya apa? Dan pada masa inilah Azli dah mula terdiam. Terus Azli cakap kat Mazlan, aku bukan tak nak balik Mazlan, tapi selepas 3 tahun kau tengoklah bapak aku, dia tak pernah kontak aku bertanya khabar ke. Kadang-kadang aku yang call dia, itu pun dia nak tak nak je cakap dengan aku. Sekarang ni bukannya masa untuk aku fikir aku nak kena balik Johor ke tak. Sekarang ni daripada satu restoran yang kita ada, kita masih kena usaha supaya restoran kita berkembang di seluruh Kuala Lumpur ni. Dan kalau boleh aku nak buka satu restoran dekat Johor baru supaya bapak aku nampak usaha kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Azli kepada Mazlan. Tetapi Mazlan ni seorang kawan yang baik, dia berkali-kali pujuk si Azli ni, mengingatkan kepada Azli ni, kau balik lah sekarang ni, tak kisah pun 1 restoran ke 5 restoran ke, aku nampak engkau dah bukti dah anak kepada Datuk Sulaiman Akhlaken mampu buka satu perniagaan makanan yang cukup terkenal kat Kuala Lumpur ni. Apa kata kau balik? Kau tak payah risau, restoran kita kat sini aku boleh jaga. Kita dah kawan berapa lama, kau pergi je lah balik, tak apa, kau tak payah fikir sangat pasal makanan ni. Dan terus dibangkang oleh Azli, Mazlan, untuk terakhir kali kau jangan paksa aku boleh tak? Aku semak lah, engkau sepanjang 3 tahun ni tak habis-habis suruh aku balik je. Kalau aku nak balik, aku balik lah, aku dah besar lah. Tak ada, sekarang ni aku nak kita usaha lebih kuat, kita kembangkan perniagaan kita ni. Dan mereka berdua pun berusaha selagi boleh, tetapi masuk sahaja 4 tahun. Macam yang aku katakan tadi, langit yang cerah, ada pelangi, awan kukak pun kadang-kadang bila nak hujan tu, dia hujan juga dengan petir, dengan tsunami boleh datang. Itulah yang berlaku kepada restoran western mereka berdua ni. Restoran yang dahulunya penuh dengan pengunjung, penuh dengan artis-artis, wartawan-wartawan, orang-orang kaya, datuk-datuk makan, ada regular customer. Sekarang ni makin berkurangan. Dan ada juga pelanggan-pelanggan yang tidak berpuas hati dengan masakan yang disediakan di restoran Azli dan juga Mazlan ni. Ada yang cakap daging liat, ada yang cakap steak macam daging murah, cakap Wahyu A5, tetapi bila makan macam chewing gum nak kena kunyah. Wak. Dan itu telah memeningkan kepala Azli dan juga Mazlan. Mereka berdua seakan-akan tidak percaya yang pelanggan dah makin berkurangan. Ada yang cakap makanan dia orang tak sedap, sedangkan mereka dah berniaga kat situ hampir 3 tahun dan standard ataupun kualiti makanan dia orang memang jaga dengan begitu ketat. Tetapi ada je customer yang kadang-kadang cakap makanan tak sedap lah, ada
ada yang cakap harga mahal. Dan yang paling pelik, Azli dan juga Mazlan pernah juga jumpa seorang customer, dan customer tu cakap, kenapa kedai korang ni tak konsisten lah? Ada masa aku datang tutup, hari Isnin aku datang tutup, hari Selasa aku datang tutup. Kalau nak berniaga, buatlah cara nak berniaga. Kalau asyik buka tutup, better korang tak payah berniaga. Alamak, orang berniaga, korang nak berniaga. Sampai tahap macam tu. Lalu dekat rumah sewa diorang ni, Azli dah mula dah cakap kat Mazlan, aku rasa pelik lah. Kenapa kedai kita yang dah 3 tahun buka, makin lama makin teruk, padahal kita buat kerja sama je. Dan Mazlan pun cakap, aku tak tahulah, tetapi ini insting aku je lah. Aku tak nak menuduh, tapi aku rasa kedai sebelah tu, kau tahu je lah kan, kedai Anti Zurina tu kan. Anti Zurina tu kan berniaga western juga. Aku rasa dia dengki lah, mesti dia hantar benda-benda tak elok ke. Lalu Azli pun tak nak fikir jauh sangat. Azli pun tegur, janganlah, Anti Zurina tu baik lah, dia yang tolong kita dulu, kau tak ingat ke? Kalau bukan sebab dia, kita tak dapat tau buka restoran kat situ. Harga pun murah tau, 3,500 je. Kau fikir apa? Takkan dia lah. Kita nak kena usaha kuat lagi lah. Lalu Mazlan pun tegur lagi sekali si Azli ni, kau nak kuat macam mana lagi? Aku rasa dah lah, aku dah penat lah berniaga sebenarnya. Jom lah kita balik dengan duit yang kita ada ni, kita cuba nasib buka kat Johor pula. Lalu Azli pun cakap, kau jangan kita dah usaha setakat ni dah 4 tahun ni. Alah, biasalah bisnes, ada naik turun. Kau janganlah putus semangat macam ni. Kalau kau putus semangat, aku pun putus semangat. Dan mereka pun cuba juga usaha sebaik yang boleh. Dan akhirnya adalah satu masa tu, satu kejadian telah berlaku di depan mata si Azli sendiri. Kejadian yang seakan-akan tidak boleh dipercayai oleh Azli. Betul kata si Mazlan, kemungkinan kedai mereka berdua telah disihir ataupun telah disantau oleh seseorang. Dan kejadian inilah yang membuatkan Azli pulang ke kampung, guys. Pada satu malam, jam telah pun menunjukkan pukul 12 malam. Azli pada masa tu masih berada kat restoran dia. Sebab apa? Sebab sebelum dia tutup kedai, dia nak kena tengok sama ada pekerja-pekerja dia dah bersihkan ruang restoran tu dengan cukup rapi. Jadi daripada depan restoran, Azli pun berjalan sehingga ke area dapur. Dia nak tengok peralatan-peralatan semua dah dicuci dengan elok. Daging-daging yang mahal-mahal semua telah disimpan di tempat yang elok, dekat dalam chiller ke apa. Jadi lepas dah tengok bahagian dapur semua bersih, Azli ni pun akhir sekali dia pergilah dekat chiller. Chiller dia besar tau, walk-in chiller, yang kau nak simpan kaki kambing ke, kau nak simpan steak ke, daging mahal-mahal kan. Dia sempat masuk kat dalam tu, dia pun tengok lah, semua dah susun cantik apa semua. Dan sebelum dia nak tutup chiller tu, tiba-tiba dia tertangkap satu bunyi kat dalam chiller tu. Jadi dalam hati si Azli ni, bunyi apa tu? So dia pun buka balik pintu chiller tu, dia pun masuklah ke dalam. Dan sebaik saja dia masuk ke dalam, bunyi seakan-akan orang tengah makan sesuatu ataupun tengah meratah sesuatu tu makin kuat. Pada awalnya Azli ingatkan tikus, kemungkinan tikus lah. Jap kan, kalau aku tak cek ni, buatnya tikus makan daging-daging ni, Allah hai, rugi ni, dah lah bukan murah daging-daging ni kan, semua daging import kot. So Azli pun cek lah, pergi ke kiri, kiri semua tak ada apa. Lalu bila dia pergi ke salah satu sudut kat belah kanan tu, dekat bahagian hujung, dia ternampak satu susuk tubuh yang tengah duduk mencangkung membelakangi dia. Jadi pada masa ni Azli dah pelik dah. Dia agak terkejut dan agak pelik. Siapa ni? Pekerja aku buat apa duk mencangkung kat situ? Jadi tak fikir panjang, Azli pun jerit lah. Woi, buat apa tu? Kau makan apa tu? Dan alangkah terkejutnya Azli, benda tu seakan-akan ataupun seolah-olah tak endahkan dia dan terus meratah daging-daging yang mahal tu dekat dalam chiller tu. Jadi kali kedua Azli tegur, "Weh, aku cakap dengan kau ni, kau buat apa makan tu? Weh, mahal bodoh." Dan sebaik saja Azli jerit untuk kali kedua, tiba-tiba susuk tubuh ni memalingkan muka dia, memandang tepat ke arah Azli. Dan pada masa inilah hati ataupun jantung si Azli ni bagai nak gugur. Satu badan dia dah menggigil dah. Sebab apa? Sebab dia tahu benda ataupun orang yang dia tegur tu bukanlah manusia, tetapi satu lembaga yang amat menakutkan
kan, lembaga ni muka dia penuh bulu, mempunyai sepasang mata berwarna merah yang menyala, dan Azli masih boleh nampak lagi mulut ataupun gigi lembaga ni yang tajam-tajam tengah meratah daging yang mahal-mahal tu, dengan darah masih lagi menitih-nitih kat mulut ni. Dan bila Azli dah nampak lembaga tu pandang dia macam tu, memang tak fikir panjang lah, Azli pun menggelupur lari, tutup terus chiller tu, tutup terus restoran dia secepat yang boleh, dan menggelupur pulang ke rumah. Dan sebaik saja sampai kat rumah, Azli cepat-cepat ceritakan apa yang berlaku kat restoran tu kepada kawan baik dia si Mazlan ni. Tetapi yang peliknya, Mazlan ni boleh tak percaya cakap Azli ni. Mazlan ni boleh cakap kat Azli, apa kau merepek ni? Itulah aku cakap, lain kali tak payah tutup kedai, kita ada pekerja, suruh pekerja lah tutup kedai. Ini sebab penat sangat lah ni, kau dah fikir bukan-bukan dah. Tetapi dinafikan oleh Azli. Azli ni sempat marah si Mazlan ni. Engkau ni tak percaya cakap aku apa hal? Dulu kau yang cakap kedai kita kena sihir. Aku rasa memang betul lah. Sebelum ni aku tak pernah nampak tau makhluk yang menakutkan tu. Ini aku masuk dalam chiller tadi, weh, dia makan tu daging-daging kita. Aku boleh nampak, mata dia warna merah, gigi tajam-tajam ni. Tetapi berkali-kali dia cuba terang ke Kak Mazlan, berkali-kali jugalah Mazlan tak habis-habis cakap, engkau ni penat sangat Azli, tak payah merepek lah. Sepanjang aku kerja kat situ, aku pun pernah tutup kedai, tak ada apa pun jadi. Dan itu telah membuatkan Azli ni begitu marah kepada Mazlan ni. Kenapa kau tak percaya lah? Dulu engkau yang beria, siap tuduh anti Zurina tu yang sihir kita lah. Sekarang ni dah jadi depan mata aku, kau boleh tak percaya pula. Dan korang nak tahu tak, itu bukan kali pertama tau Azli ni terkena gangguan yang menyeramkan. Dia dah beberapa kali dah pernah nampak kelibat-kelibat hitam ni dekat dalam restoran dia. Dan nak bertambah teruk, pernah juga beberapa kali daging import yang baru sampai, tak sampai 2 hari dah lah simpan dalam chiller, dah mula membusuk dah. Dah lah daging tu, contoh steak daripada Jepun kan, Wagyu steak yang A5 punya, kadang-kadang tu lamb shank apa semua, frozen, boleh rosak, boleh berulat, boleh lebam warna hitam, bau busuk. Dan beberapa kali juga Azli pernah cakap kat supplier, daging ni daging apa ni, cepat betul busuk. Lalu supplier pun jadi jam. Supplier cakap, kami dah bukan first time tau buat kedai kami, kami dah supply lebih 20 restoran tau, kami punya kedai pun dah 50 tahun tau, you jaga tak elok lah. Dah bergaduh pula kat situ, bermacam-macam benda pelik yang jadi kat restoran tu. Dan pada masa itulah saat yang paling membimbangkan bagi diri Azli dan juga Mazlan, disebabkan daging-daging dah mula rosak, pelanggan pun tak ramai, kedai yang buka dikatakan tutup. Jadi pendapatan mereka berdua ni pun dah makin susut, dah makin susut. Aku boleh katakan restoran idaman mereka berdua, restoran western tu, dah mula tak dapat sambutan dan dah diambang, dah nak tutup dah nak bankrupt dah memang tak jadi dah. Dan pernah juga Mazlan ni beberapa kali cakap kat Azli, Azli, aku rasa dah lah, aku rasa memang tak boleh pergi lah. Lagi-lagi pula kedai kita ni, kau tengoklah, customer dah tak ada. Sekarang ni apa hutang daripada supplier ni kita tak bayar lagi tau. Tetapi Azli cakap, kita nak bayar buat apa? Daging diorang hantar busuk kot, tak payah bayar lah. Alamak, takkan itu pun kita nak kena tanggung? Dah serabut dah kepala si Azli dan Mazlan ni. Lalu mereka berdua pun seakan-akan dah bergaduh sesama mereka. Yang dahulunya kawan rapat, sekarang ni dah bertekak. Dan kemuncak dia, selama mereka berniaga, Azli tak pernah pulang ke kampung. Tetapi akhirnya Azli terpaksa juga pulang ke kampung sebab dikatakan Datuk Sulaiman Akhlakun tidak berapa sihat dan dalam keadaan hampir nazak. Jadi tak ada pilihan lain, Azli ni terpaksa juga pulang ke kampung untuk menjaga ayah dia yang merupakan dahulunya orang kaya, yang dahulunya orang yang cukup berpengaruh dekat Johor tu. Tetapi akhirnya sekarang ni dah sakit, dah tak berapa nak sihat. Jadi Azli pun pulanglah ke Johor, manakala Mazlan masih lagi cuba usaha membangunkan restoran ataupun perniagaan diorang tu sebaik yang boleh. Dan kalau korang nak tahu, selang lagi 2 tahun selepas sahaja bapa kepada Azli, iaitu Datuk Sulaiman Akhlakun meninggal dunia, akhirnya segala-galanya terbongkar.
Selama 2 tahun Azli tidak pulang kembali ke Kuala Lumpur. Selama 2 tahun Azli hanya tinggal di rumah peninggalan arwah bapa dia Datuk Sulaiman Akhlaken. Sedih je mengenang nasib dia daripada dah kehilangan mak sejak kecil. Sekarang ni tinggal sebatang kara. Dah tak ada bapa dah. Dia tak sempat nak meminta maaf dekat bapa dia. Dia tak sempat nak tengok bapa dia untuk kali yang terakhir. Dan itulah yang telah menyebabkan semangat si Azli ni untuk terus berniaga bersama-sama Mazlan makin pudar. Tetapi disebabkan keazaman, disebabkan dia telah berjanji dengan arwah bapa dia untuk menjadi seseorang yang berjaya, jadi nak tak nak Azli pun kemas beg dia, dia kumpul balik semangat dia dan dia pun bergeraklah ke Kuala Lumpur. Dia nak tahulah keadaan restoran dia macam mana, Mazlan ni okey ke tak. Dan sebaik saja dia sampai kat Kuala Lumpur tu, dia pergi ke restoran dia. Alangkah terkejutnya si Azli ni bila dia tengok keadaan restoran dia yang dah nak hampir tutup. Yang dulunya waktu dia tinggalkan restoran tu, memang restoran tu dah dengan hutang banyak, customer tak ramai, tetapi cukup berbeza. Memang meriah gila restoran tu, makin besar pelanggan, ramai, penuh satu kedai tu. Jadi Azli pun dah mula tersenyum dah. Dalam ramai-ramai orang tu, dia cuba cari kawan baik dia si Mazlan ni. Dan bila dia jumpa Mazlan, Mazlan pun terkejut tengok si Azli ni. Azli, ya Allah, weh, bila kau sampai? Azli pun cakap lah, aku baru sampai ni. Alhamdulillah Mazlan, restoran kita okey. Dan pada masa ni muka Mazlan sedikit berubah tau. Okey. Okey. Restoran kita okey. Aku happy lah jumpa kau. Tak apalah, nanti kita borak customer ramai lah. Jadi Azli pun tak apalah, dia biarlah kan je si Mazlan ni. Dan dia tanyalah si Mazlan ni, masih tinggal rumah yang sama ke? Dia minta kunci apa semua. Lalu dia pun pulanglah ke rumah untuk rehatkan diri. Sementara si Mazlan ni tengah sibuk menguruskan restoran tu. Dan sebaik saja Mazlan ni dah pulang ke rumah tu pada pukul 11 malam, Azli pun boraklah dengan si Mazlan ni. Azli cakap, aku nak minta maaf doh, selama 2 tahun kan aku tak datang. Alhamdulillah lah. Macam mana restoran kita dah makin okey? Lalu Mazlan bercakap kat Azli dah. Tu lah. Alah, panjang lah cerita dia. Tak apa lah. Kau bila balik Johor balik? Arwah bapak kau okey dah? Lalu Azli pun cakap, okey, Alhamdulillah lah. Aku sedih lah, arwah bapak aku tak ada. Lagi-lagi pula aku tak sempat jumpa dia kan. Tapi aku happy lah Mazlan. Restoran kita dah okey lah, dah makin maju lah. Dan secara tiba-tiba Mazlan cakap kat Azli, itulah, pasal restoran kita kan, bagus kat kau datang ni, aku ada benda lah nak bincang dengan kau. Dan Azli pun tanyalah Mazlan bila dia tengok muka Mazlan ni dah berubah kan. Nak bincang? Boleh. Nak bincang apa tu? Restoran kita dah okey macam ni. Tak apa Mazlan, lepas ni aku akan kerja kuat. Kita boleh buka dekat mana-mana cawangan yang kita nak. Hari tu pun dekat Johor pun boleh. Bapak aku punya tanah tu kita ubah jadi restoran kita. Nak tak? Lalu Mazlan cakap, tu yang aku nak bincang tu. Sebenarnya restoran ni nama kau dah tak ada tau. Lalu Azli pun agak terkejut lah. Nama aku tak ada? Apa maksud kau ni? Alah, macam ni lah Azli, aku cerita senang je lah. Restoran ni aku punya je. Engkau, yelah, kau 2 tahun dah tak ada datang sini. Aku kontak kau pun kau tak jawab kan. Jadi aku fikir restoran ni aku punya lah. Aku buang lah nama kau. Lagipun aku yang bangunkan balik. Restoran ni dah nak tutup dah dulu. Dah bergaduh pula bila Azli dengar Mazlan cakap macam tu. Buang nama engkau owner, padahal duit pun kita usaha sama-sama tau. Lalu Azli pun terus cakap kat Mazlan, apa kau merepek ni? Engkau tahu kan keadaan bapak aku. Kau ingat aku saja-saja ke nak tinggalkan kau selama 2 tahun? Bapak aku meninggal lah doh. Apa kau ni? Sampai tergamak engkau buang aku. Dan Mazlan pun tetap bertegas dengan pendirian dia. Engkau tak boleh salahkan aku. 2 tahun tau kau tinggalkan aku, tak ada khabar berita. Engkau pun dah balik Johor. Ni dah rezeki aku, nak buat macam mana? Engkau balik je lah. Aku sebenarnya semak lah kau datang
datang sini. Aku rasa restoran kita dulu dah nak tutup pun sebabkan kau tau. Aku yang naikkan balik. Kalau tak, memang dah jahanam dah restoran ni. Dan bila dah bergaduh macam tu, si Azli ni pun dia fikir tak apalah, aku pulang balik kat Johor lah. Lah habau punya kawan. Aku penat-penat datang sini. Aku nak tolong kau. Tapi ini balasan yang aku dapat. Engkau buang aku daripada restoran aku sendiri. Kita yang usaha sama-sama. Kau ingat sikit. Rezeki ni semua Allah punya kuasa tau. Bukannya kau Mazlan. Kau cepat lupa diri lah bila dah senang. Lalu Mazlan pun cakap, kalau kau tak suka, kau angkat kaki kau belah daripada sini. Cerita banyak pula. Aku lempang muka kau sekejap lagi. So bila dah bergaduh macam tu, dah dirembat macam anjing kurap, Azli ni pun dah tebal muka lah. Dah lah datang situ tak dialu-alukan. Dia pun esoknya pulang balik ke Johor. Lalu dia pun cubalah menguruskan segala bisnes ataupun perniagaan peninggalan arwah bapa dia, Datuk Sulaiman Akhlakun. Dan segala-galanya kembali tenang balik. Keadaan Mazlan pun okey dengan bisnes dia. Azli pun alhamdulillah, nasib baiklah bapa dia meninggalkan banyak wasiat untuk dia, banyak harta untuk dia. Jadi dia bolehlah membina kehidupan dia. Cumanya selepas setahun lebih, tiba-tiba dapat satu perkabaran daripada salah seorang kawan si Azli ni yang kenal juga Mazlan ni. Kawan Azli ni cakap yang Mazlan dah pulang ke Johor. Bila Azli dengar, Azli pelik lah. Mazlan pulang ke Johor, apa hal lah? Lalu kawan si Azli ni pun cakap lah, aku dengar cerita restoran dia kat Kuala Lumpur tu dah bankrupt, dah tutup. Aku dengar lah dia kena tipu dengan dia punya agent. Kononnya nak joint venture lah kan. Ada orang nak dump duit dekat dia, tiba-tiba dia kena tipu lah. Jadi Azli ni pun macam, ya Allah, kena tipu sampai tutup. Dalam hati Azli ni, itulah pasal, sebab tamak punya pasal. Itulah dia kan. Dulu kawan baik, engkau halau aku, Tuhan nak tunjuk sekelip mata je. Dan itu telah membuatkan si Azli ni rasa simpati kepada Mazlan ni. Cumanya relax dulu guys. Ada dikatakan satu hari Mazlan yang dah lingkup tu tiba-tiba datang ke rumah si Azli ni dalam keadaan menangis-nangis, merayu-rayu untuk bekerja dengan si Azli ni. Jadi selepas dah berbincang, korang akan terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Mazlan kepada Azli guys. Azli, maafkan aku Azli. Maafkan aku Azli. Aku dah terima balasan aku. Begitulah keadaan si Mazlan. Seakan-akan orang dah tak betul. Menangis-nangis meminta maaf kepada Azli. Dia merayu-rayu dekat Azli, tolonglah maafkan aku, tolonglah maafkan aku. Dan macam geng puaka juga, Azli ni pun pada awalnya dia bingung. Apa hal yang kau nak minta maaf kat aku? Tak apa, rezeki kau aku dah maafkan dah. Dulu kau lupa diri, kau halau aku pun tak apa, aku dah maafkan dah. Tak apalah, sekarang ni kau belah lah. Kau buat hal kau, aku buat hal aku lah. Aku rasa kita pun dah tak kawan dah. Kau pun bukan nak kawan dengan aku. Tetapi bukan sebab tu guys. Mazlan ni cakap, Azli, ada sesuatu yang aku nak jujur dengan kau. Sebenarnya restoran kita daripada dulu okey, tak ada apa pun jadi. Bila Mazlan cakap macam tu, Azli ni terkejut lah. Apa maksud kau ni? Daripada dulu okey? Sebenarnya sebab aku. Semuanya sebab aku Azli. Sebenarnya restoran kita okey, tapi sebab aku tamak, aku tak suka kau. Aku nak restoran tu aku punya je. Jadi aku yang sihir restoran tu. Sebenarnya tak ada orang sihir. Semuanya sebab aku. Lalu Azli pun cakap dekat Mazlan, cuba kau terang kat aku elok-elok. Apa maksud kau ni? Engkau yang sihir restoran kita. Apa kau buat macam tu? Lalu Mazlan pun cakap lah kat Azli, sebenarnya tak ada. Itu je lah cara untuk aku biar kau pulang ke Johor. Aku terpaksa buat restoran tu macam tak laku. Aku terpaksa tutup restoran tu. Aku terpaksa sihir restoran kita sendiri biar kau give up. Jadi kau ingat kita dah tak ada harapan. Bila kau balik kampung, bolehlah aku bolot semua harta. Lalu Azli pun cakap, Astaghfirullahalazim.
engkau sanggup buat macam tu? Penat lelah engkau dengan aku. Kita usaha cari rezeki yang halal. Engkau sanggup buat semua tu. Sihir kedai yang kita usahakan, sihir titik peluh sendiri, engkau sanggup panggil bomoh untuk tutup kedai kau sendiri. Tak pernah buat dia orang, kau tahu tak? Semata-mata sebab engkau tak nak aku jadi partner engkau. Semata-mata engkau nak semuanya engkau seorang. Lalu Mazlan pun menganggukkan kepala dia. Ya, tapi bukan tu je, bukan tu je. Dah apa lagi? Azli tanya si Mazlan ni, ada lagi ke kau buat apa ni? Lalu pada masa ni lah Mazlan gigil, seakan-akan mata dia dah banyak keluar. Dia pun menceritakan dekat Azli. Disebabkan Azli tu masih lagi gigih nak uruskan, walaupun bisnes dah terumbang ambing, tetapi setelah dipaksa oleh Mazlan untuk Azli ni pulang ke Johor, Azli ni tak nak. Jadi Mazlan pun ambil langkah drastik. Sebenarnya kematian ataupun sebab Datuk Sulaiman Akhlaqan tu nazak, sakit sehingga meninggal dunia macam tu, bukannya disebabkan sakit tua ke apa, tetapi disebabkan Mazlan yang hantar santau, Mazlan yang menyantau bapa si Azli ni supaya Azli ni pulang ke kampung. Akhirnya disebabkan tak berjaya untuk putuskan semangat si Azli ni ingin bangunkan restoran tu, jadi Mazlan pun sanggup sihir bapa kawan dia ni, Datuk Sulaiman Akhlaqan ni, sehingga meninggal dunia, guys. Dan bila Azli dengar macam tu, menitis air mata si Azli ni. Tak percaya seorang kawan baik sanggup membuat perkara terkutuk macam ni, sanggup jadi seorang pembunuh, menyantau bapa aku sampai mati. Dan inilah kata-kata terakhir Azli kepada Mazlan. Mulai hari ni engkau bukan kawan aku lagi. Mulai hari ni aku tak nak ada apa-apa pertalian dengan kau, Mazlan. Engkau kena ingat, Mazlan, sehina-hina aku, sejahat-jahat aku tak pernah terfikir untuk tikam kawan baik aku sendiri. Mazlan, kau ingat ni, sampai ke mati aku takkan maafkan kau, Mazlan. Sekarang ni kemungkinan engkau tak ada harta, kemungkinan engkau hilang segala-galanya, segala-gala yang kau telah usahakan. Tetapi berbeza dengan aku, Mazlan, engkau rampas kekasih hati aku. Engkau rampas satu-satunya semangat, satu-satunya orang yang menjaga aku sejak kecil. Engkau dah bunuh bapa aku, Datuk Sulaiman Akhlaqan. Engkau pembunuh, Mazlan. Engkau nyah daripada sini. Terus si Azli ni halau, dah tak sanggup dah, dia dah tak nak ada apa-apa dah Mazlan ni. Dan sampai ke hari inilah dikatakan Mazlan menyesal, tetapi penyesalan tidak berguna lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Akhirnya yang mendapat rugi, akhirnya yang menghancurkan diri sendiri bukanlah Azli tetapi Mazlan. Disebabkan ketamakan dia, akhirnya kehidupan dia penuh penyesalan dan susah. Dah tak ada senang dah. Engkau dah lah tak bekerja, sekarang ni kau tak ada bisnes. Dan Azli ni nasib baik, dia masih orang kaya lagi disebabkan harta bapak dia. Mazlan ni lah habau, dah lah sihir orang, sanggup bunuh bapak kawan baik sendiri tu. Astaghfirullahalazim. Dan begitulah perakhiran bagi orang yang tamak macam Mazlan ni, sanggup buat perkara terkutuk semata-mata untuk mendapatkan kesenangan yang sementara di dunia ini. Jadi itulah saja, guys, kisah untuk malam ni. Kisah yang penuh tragis, yang penuh drama. Tak pernah sangka-sangka rupa-rupanya bukan Datuk Sulaiman Akhlaqan yang jahat, bukan Azli yang jahat, tetapi Mazlan yang bertopengkan manusia. Rupa-rupanya syaitan sanggup membunuh kawan baik sendiri punya bapa. Datuk tu tak bersalah pun kena santau dan tak pernah buat dia orang. Kau santau kedai kau sendiri, engkau yang biar lingkup restoran kau semata
semata-mata supaya si Azli ni pulang ke kampung dan kau boleh bolot semua perniagaan tu. Astaghfirullahalazim. Aku harap korang dapat pengajaran daripada kisah pada malam ni dan aku harap korang terhibur. InsyaAllah jangan lupa guys, esok Zaf Channel akan berada bersama Santai Chill. Jadi kalau korang nak berhibur lagi bersama Zaf, korang nak dengar kisah-kisah seram yang memang betul-betul seram, esok 10 malam kita ramai-ramai geng puaka pergi ke channel Santai Chill. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye.